Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Global Hijrah edisi 29 Ogos bersama saya Zaim Zamani. Isu kemanusiaan tidak berkesudahan di Palestin. Ketika Zionis rakus merampas tanah yang bukan milik mereka, sifat sombong dan keji mereka terus menyerlah. Di sebalik tirai besi pusat tahanan Israel, salah seorang penghuninya adalah wanita Palestin yang sarat hamil dan menunggu saat melahirkan bayinya. Anhar Al-Dik, tiba-tiba namanya disebut-sebut kerana penyiksaan yang dialaminya di sana akhir sebelum bergelut dengan penderitaan proses kelahiran. Anhar menerusi sepucuk surat kepada suaminya, turut menyeru masyarakat antarabangsa membantu membebaskannya walau hanya dengan sepatah perkataan. 26 Ogos lalu, laman portal alhijrahnews.com ada melaporkan kisah Anhar, wanita berusia 25 tahun ini, menerima lebih 5,000 perkongsian di laman Facebook. Rata-rata warganet tidak dapat membayangkan tergamaknya Zionis Israel bertindak kejam, seakan-akan tiada langsung sekelumit simpati dan kemanusiaan, apatah lagi terhadap nasib ibu hamil yang menanti saat kelahiran. Anhar yang sepanjang masa dirantai di penjara kini merayu agar dunia memberi tekanan kepada Israel untuk dibebaskan. Dia ditahan pada Mac lalu ketika hamil 4 bulan atas tuduhan cubaan membunuh seorang individu ketika mempertahankan kediaman keluarganya daripada pencerobohan. Pun begitu, tiada bukti kukuh Anhar bertindak sedemikian. Nyawa Anhar kini bagaikan telur di hujung tanduk. Israel dilapor enggan membenarkannya melahirkan bayi di hospital, apatah lagi membebaskannya sebagaimana dituntut masyarakat dunia yang prihatin. Dalam suratnya kepada sang suami, Anhar menyebut tentang kerinduannya kepada anak pertamanya, Julia. Kerinduan yang amat memilukan ketika Anhar sendiri bergelumang dengan penyiksaan mental dan fizikal berterusan. Si suami tenang menjaga Julia. Ramai yang menghulur simpati, tidak kurang pula yang merencana demonstrasi, mendesak agar tuntutan terhadap nilai kemanusiaan didengari. Baik, bukan kali pertama kes seumpama Anhar ini berlaku. Sebelum ini pun pernah berkali-kali berlaku, cuma mungkin jarang didengari ataupun memang tidak diketahui. Pada 2003, sebagai contoh, Mervet Taha, seorang tahanan wanita yang hamil, turut menjadi mangsa. Pengalaman pahit yang tidak dapat dilupakan seumur hidup. Itu mungkin yang terpaksa ditelan oleh Mervet sebagai salah satu sejarah hitam dalam hidupnya. Melalui penceritaan di laman Twitter pro-Palestin, pengalaman yang dilalui Mervet memang mengerikan. Di saat hendak bersalin, 4 polis wanita Israel membawanya ke hospital dalam keadaan bergari dan dikawal rapi. Mervet hanya dilepaskan daripada gari 15 minit sebelum bersalin, dan selepas bersalin, dia kembali digari. Terus dibawa ke penjara semula meskipun dalam keadaan keletihan, dadanya kesakitan dan tidak dapat menyusukan bayinya. Pihak penjara pula tidak memberi bayinya susu, melainkan hanya 2 kali. Turut berkongsi cerita Samar Sebeh. Pengalaman tahun 2006 masih dalam ingatannya. Tangan dan kakinya digari di saat ingin melahirkan. Dengan 3 askar Israel bersamanya, Samar diarah menanggalkan pakaian tanpa seurat benang untuk pemeriksaan. Kononnya bagi memastikan dia tidak menyorokkan sesuatu yang mencurigakan. Katanya, pemeriksaan sebelum bersalin juga dibuat dengan tangan dan kaki masih bergari. Selepas melahirkan bayi, Samar kembali ke penjara, namun perlu sekali lagi menanggalkan pakaiannya untuk pemeriksaan. Selain Mervet dan Samar, Omaima Al-Aqha turut melalui pengalaman sama. Pada 1993, dia digari tangan dan kaki. Namun selepas dibantah oleh petugas perubatan, ia dibuka sementara, itu pun kaki sahaja, manakala tangan tetap dirantai di besi katil. Kemanusiaan sememangnya telah hilang di penjara Israel. Bagaikan neraka buat mereka yang ditahan
namun ia sebenarnya menterjemah betapa pengecutnya askar Israel terhadap wanita Palestin yang lemah dan tiada empunya senjata sebagaimana mereka. Jika kita tiada upaya membantu Anhar dan tahanan Palestin lain di penjara Israel, mungkin apa yang mampu kita lakukan adalah berdoa. Kita berikhtiar dan bertawakal, mana tahu Allah akan mengangkat dan memperkenan doa kita yang sekaligus memberi kemenangan buat Anhar dan keluarganya. Baiklah, Global Hijrah berehat sebentar, kembali selepas ini. Bertemu kembali. Masih bersama Global Hijrah. Dari insiden yang menimpa Anhar Al-Dik, kita singgah sebentar di Afghanistan. Ramai sudah cakna dengan apa yang berlaku, namun kebelakangan ini muncul kata-kata kecaman dan cemuhan terhadap Amerika Syarikat kerana 20 tahun penjajahannya di bumi Afghanistan. Ia tidak berhasil, malah banyak merugikan kuasa besar dunia itu. Penganalisis isu antarabangsa Universiti Selangor UNISEL, Ismail Hashim turut memperakui sehebat manapun Amerika Syarikat, namun mereka akhirnya mengaku kalah. Malah ramai yang kagum dengan penguasaan Taliban di seluruh Afghanistan dalam masa yang singkat. Ismail berkongsi kepada Global Hijrah sejarah bagaimana beberapa kuasa besar ingin menjajah Afghanistan sejak kurun ke-19 lagi, namun gagal. Malah katanya Washington sepatutnya mengambil pengajaran dan iktibar daripada sejarah itu dan mengenepikan egonya sebagai negara besar. Buran Empire pada abad ke-19 kalau saya tidak silap, British cuba menguasai Afghanistan. Kerana apabila British menguasai India, benua kecil India, mereka merasakan mereka perlu menguasai Afghanistan. Tetapi mereka telah diusir oleh pejuang-pejuang Afghanistan. Soviet Union pada tahun 1989 mereka menguasai bumi Afghanistan dan selepas 10 tahun mereka akan pun mengundurkan diri. Saya rasakan tentulah Soviet Union atau Rusia sekarang menasihati Amerika sebelum memasuki Afghanistan, tetapi Amerika sebagai kuasa besar dunia tentu mengingkari nasihat-nasihat itu. Tetapi sekarang selepas 20 tahun apa terjadi pada Amerika? Mereka mengundurkan diri. Kalau lihat pada perspektif ini, kita melihat ini sesuatu yang cukup atau amat memalukan. Sepanjang penjajahan Amerika Syarikat, ia telah membelanjakan lebih $2 trilion. Namun angka yang terlalu tinggi itu disifatkan sebagai pembaziran besar, malah memalukan bagi sebuah kuasa besar. Tahun inilah dia yang berlaku. Mereka baru terasa bahawa menduduki Afghanistan adalah satu yang tidak ada faedah dan tidak ada gunanya. Dan berapakah kos yang dihabiskan sepanjang 20 tahun? Saya melihat sebuah universiti di Amerika dipanggil Brown University telah menilai kos perang Amerika selama 20 tahun ialah 2.26 trilion. Ini satu jumlah yang besar. Dan pada satu masa sepanjang 20 tahun itu, Amerika telah menggaji 775,000 US personnel. Dan dalam masa 20 tahun kita lihat 240,000 kematian direkodkan di Afghanistan dan Pakistan. Ismail turut tidak menolak kemungkinan bahawa Amerika Syarikat mahu berundur segera kerana gentar dengan kekuatan, kecekapan dan kepantasan Taliban, meskipun tentera pejuang itu tidak memiliki aset persenjataan yang canggih. Sementara itu, beliau mengingatkan orang ramai supaya tidak terpengaruh dengan propaganda media barat tentang Taliban. Sebaliknya, memahami situasi sebenar di Afghanistan kini adalah usaha Taliban memulihkan semula negara itu daripada sebarang bentuk penjajahan dan membangunkannya mengikut acuan rakyat Afghanistan sendiri. Andai Taliban menubuhkan kerajaannya dalam masa terdekat, banyak cabaran yang perlu ditempuhinya. 40 juta rakyat sedang menanti bagaimanakah negara itu mampu pulih pasca pengunduran tentera Amerika Syarikat
dan tentera asing yang masuk hari-hari terakhir ini. Sebagaimana negara-negara lain di dunia, Afghanistan turut berdepan konflik kesihatan. Setakat petang tadi, negara ini merekodkan lebih 152,000 kes jangkitan COVID-19 dengan kira-kira 7,100 kematian. Pusat Sumber Coronavirus Johns Hopkins University melaporkan rakyat Afghanistan yang telah lengkap divaksinasi tidak sampai 1%. Program Makanan Dunia WFP, Kendalian Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pula melaporkan separuh daripada penduduk negara ini berada dalam kelompok kemiskinan. 12 juta lagi diancam masalah kebuluran, manakala 2 juta lagi tidak mempunyai akses kepada bekalan makanan. Banyak perkara perlu dilihat oleh kerajaan Afghanistan selepas ini, termasuk sistem pendidikan. Aspek ekonomi pula sangat perlu dibangunkan. Bukan tugas mudah pasca perang dan pengunduran Amerika, namun kebijaksanaan pemimpin Afghanistan kelak yang akan menentukan masa depan negara ini. Baik, Globe Al-Hijrah berakhir di sini. Jangan lupa ikuti Instagram Globe Al-Hijrah dan portal berita alhijrahnews.com untuk lagi laporan dunia Islam dan antarabangsa pilihan. Sekian dulu daripada saya, Zaim Zamani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.